like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 1.3 Pemadam Kebakaran. Mari kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran. Yang kedua, kita nak menerangkan kaedah macam mana kita nak guna pemadam kebakaran ni. Yang ketiga, kita boleh menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Alright. Okay, cuba tengok gambar ni. Kita ada api, kita ada alat pemadam kebakaran, kita ada apa? Yes, abang bomba. So, perasan tak? Setiap tahun, sekolah dia akan panggil abang bomba datang sekolah dan buat demonstrasi cara nak guna alat pemadam kebakaran. Perasan tak sekolah akan panggil? Kecuali masa COVID ni kan. Kalau perasan yang sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, dia ada latihan kebakaran, you kena keluar daripada kelas, bunyi loceng panjang, kan. Lepas tu you kena keluar kelas, you kena pergi padang kan, berkumpul kat padang lepas tu demonstrasi alat pemadam kebakaran ni oleh bomba. Masa tu awak ingat tak awak kat mana? Dan kalau awak ada berada di sana, adakah awak belajar sesuatu semasa aktiviti tu? Cuba fikir balik. Kan? Tapi awak ingat apa? Awak ingat abang bomba, I love you. Tu je kan. Okey, kenapa cikgu tunjuk cikgu diam tadi? Kan? Cikgu padahal lupa nak tekan. So, tengok gambar ni. Awak ingat tak kebakaran? Inilah gambar rumah terbakar, ada bomba. Lepas tu nampak tak Tafiz. So, awak ingat tak lagi kes kebakaran di Mat Tafiz, di mana ada banyak anak-anak Tafiz yang terkorban masa tu. Kan? Lepas tu ni rumah terbakar. So, awak rasa kenapa pentingnya sekolah nak panggil awak, nak tunjuk awak macam mana cara nak guna alat pemadam kebakaran. Dan sekarang ni pula KSSM, kenapa dia masukkan pula silibus alat pemadam kebakaran kan dalam silibus sains tingkatan 4. Kenapa? Sebab kalau awak tengok kat sini, banyak sangat kebakaran yang berlaku di sekeliling kita. Kalaulah kita mempunyai alat pemadam kebakaran, kalaulah kita mempunyai ilmu macam mana nak guna alat pemadam kebakaran, kita mungkin boleh tolong jiran-jiran kita yang lain. Kan? Macam kes Tafiz, Mat Tafiz, anak-anak Tafiz yang terkorban. Al-Fatihah untuk mereka. Semoga mereka ditempatkan di syurga. Kan? Memang netizen cakap tak boleh lupa suara-suara dalam video kebakaran tu. Mereka telah dibakar hidup-hidup. Bayangkan, kita tangan terkena api pun kita boleh sedih, kita menangis kan. Bukan sedih lah, kita nangis sebab sakit. Yang ni dia tersiksa sampai mereka mati. Kan? Ini adalah dugaan kebakaran. That's why pentingnya you kena ada ilmu untuk memadamkan kebakaran. Ini bukan setakat tugas bomba sahaja. Kalau awak ada kat situ, you boleh tolong kalau you ada ilmu tu. Betul tak? So, untuk kes Tafiz ni, kita doakan semoga semua mangsa-mangsa ni berada di syurga Allah. Amin.
So, jomlah kita belajar apakah alat pemadam kebakaran. So, untuk pengetahuan awak, alat pemadam kebakaran ni adalah alat yang kita guna untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Alright, so ada banyak jenis. Jom kita tengok. Okey, kita ada berapa jenis alat pemadam kebakaran. Okey, yang pertama kita ada jenis air. Ni nampak tu dia tulis water. Kan. Yang kedua adalah buih, foam. Next kita ada CO2, dia tulis carbon dioxide, CO2. Next adalah serbuk kering. Dia tulis apa? Powder. Powder. Next, ABC. ABC pun ada. So, ABC ni adalah salah satu jenis alat pemadam kebakaran. Okey, kita ada 5. So, kalau you tengok label, air label dia merah. Nampak tak stiker dekat air tu merah. Okey. Kalau buih, warna dia cream. Nampak tu? Okey, kalau karbon dioksida, warna dia hitam. Okey, kalau serbuk kering, warna dia biru. ABC pun warna dia biru. Boleh? You dah tahu jenis, you dah tahu warna. Okey, sekarang you nak tahu function. Okey, kalau pemadam api jenis air, maknanya dia boleh padamkan kebakaran bahan pepejal. Alright, contoh kertas terbakar ke, kayu terbakar ke. So, kita boleh guna yang air. Alright, next. Yang kedua, buih. Buih ni, dia boleh padamkan kebakaran bahan pepejal, cecair atau gas yang mudah terbakar. Alright. Next adalah carbon dioxide. Carbon dioxide. Okey, sebelum kita pergi carbon dioxide tadi, yang buih tadi, apakah gas atau cecair yang mudah terbakar? Petrol lah. Kan macam minyak kat pump station kan. Dia cecair. Tetapi dia kan senang terbakar. Kan petrol. Kan sebab tu kita akan guna cream. Alright, yang jenis buih untuk padam kalau minyak petrol. Okey, next adalah hitam, carbon dioxide. Dia adalah untuk padamkan kebakaran elektrik. Contoh berlaku litar pintas, you ambil yang carbon dioxide-nya. Okey, next kalau serbuk kering. Dia boleh padamkan semua jenis kebakaran. ABC, yes, ABC pun boleh padamkan semua jenis kebakaran. Sebab tu kalau awak tengok dekat sekolah, biasanya sekolah akan ada jenis ABC ataupun jenis serbuk kering. Kerana dia boleh padamkan semua jenis kebakaran. Lagi senang kan? Taklah nak pilih-pilih. Right. So, ABC ni pula, dia ni tak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Dan dia tak cemarkan tanah. Dan dia mudah diselenggara. Dan kelembapan dia lebih lama. Bagus kan? So, kita ada 5 jenis alat pemadam kebakaran. Alright. Okay, next cikgu ada selimut kebakaran. Selimut kebakaran So, ni nama dia fire blanket. Alright, nampak? Api. Dia tutup dengan selimut, terpadam. Nampak? Terpadam. Ini adalah selimut kebakaran. Okey, apa itu selimut kebakaran? Dia adalah padamkan kebakaran api yang kecil atau sederhana ataupun yang susah dipadamkan dengan air. Contoh, kalau nak memadamkan api pada badan mangsa, kita boleh menyelimuti badan mangsa. Dan untuk pengetahuan awak, selimut kebakaran ni diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Tapi kan kalau contoh rumah terbakar, sesuai tak kita guna selimut kebakaran? Tak sesuai lah, selimut tu kecil je. Kan? Dia macam untuk benda-benda yang kecil kan. Tapi kalau macam yang besar-besar, kita memang kena guna alat pemadam kebakaran. Okey? So, ini adalah contoh orang terbakar, dia tutup je dengan selimut kebakaran. Contoh nampak ni, kalau untuk gambar kartun ni, belakang baju dia terbakar, dia letak selimut, lepas tu dia pusing-pusing. Jadilah popiah. So, at least dia boleh padamkan kebakaran menggunakan selimut kebakaran. Okey, senang kan? Okey, next kita nak tengok apakah kelas kebakaran dan kelas terbakar kan? Apa kelas kebakaran dan apakah alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan? Okey, kelas kebakaran ada 6. Jenis A iaitu kalau pepejahan mudah terbakar, contoh kayu dan kain. B, cecair. Contoh petrol yang cikgu cakap tadi kan. Dia mudah terbakar. Kerosin, diesel kan. Next, C adalah jenis gas. D adalah kalau logam terbakar. Next, E kalau peralatan elektrik yang terbakar. Elektrik tadi nak guna apa? Ingat tak? Next, lemak atau minyak masak yang terbakar. So, kita nak guna apa? So, kalau contoh pemadam api jenis air. Air yang warna apa tadi? Merah kan? Sesuai nak padam jenis apa? Yes. Nampak tu merah. Pandai cikgu. Kalau pemadam api jenis air, dia sesuai padamkan kebakaran jenis yes, A. B tak boleh. Kalau air tak boleh padamkan petrol. Gas tak boleh, logam tak boleh, elektrik pun tak boleh, minyak masak pun tak boleh. Janganlah buat. Alright, next. Kalau jenis buih.
Nah, buih tadi. Ingat tak buih? Yang untuk petrol tadi kan? Nah, so apa yang sesuai? Yes, untuk pepejar mudah terbakar pun sesuai guna buih. Ataupun tercahaya mudah terbakar. Petrol pun boleh guna buih. Okey, gas tak boleh, logam tak boleh, elektrik tak boleh, minyak masak tak boleh. Okey, next kita tengok CO2. Karbon dioksida, ingat tak yang mana? Yang elektrik tadi. Kan litar pintas kan. So, yang mana sesuai? Hanya peralatan elektrik je. Dengan petrol. So, gas pun boleh. Banyak. Lemak pun boleh. Oh, maknanya banyak karbon dioksida kan. So, yang tak boleh pepejar dengan logam. Okey, sebut kering. Sebut kering kan power kan. Semua boleh. Bolehlah sebut kering. Okey. Okey, kalau tengok gambar ni, apa persamaan semua? Tara. Alat pemadam kebakaran kat kedai makan. Hospital, alat pemadam kebakaran. Sekolah, alat pemadam kebakaran. Petrol pump, alat pemadam kebakaran. Hotel, alat pemadam kebakaran. Kalau tengok banyak yang ABC yang boleh padam semua jenis kebakaran. Sebab tu pentingnya semua tempat ada alat pemadam kebakaran. So, rumah awak ada ke tak? Okey, kita nak belajar kaedah guna alat pemadam kebakaran. Nampak? First kita tarik pin. Lepas tu kita halakan ke api. Lepas tu kita tekan handle tu. Lepas tu padamkan lah. 4 step saja. So, tu nama dia PASS system. What is PASS? P-A-S-S. Pull, aim, squeeze and sweep. Alright, so kita jadikan bahasa Melayu. Pull adalah kita tarik pin keselamatan. Yang mana yang bulat tadi tu. Tengok ni dia. Kita tarik pin tu. Lepas tu kita aim. Nampak kita halakan muncung kepada api jarak 2 hingga 2.5 meter. Lepas tu squeeze. Kita tekan pemicit tu tadi. Handle tu kan. Lepas tu kita akan sweep. Kita akan ratakan semburan tu ke seluruh api dengan gerakan muncung ke kiri dan ke kanan. So kita ada 4 step. PASS. Senang kan ingat? Okey, ini cikgu saja nak share beberapa panduan keselamatan untuk kebakaran. Yang pertama, you boleh pasang alat pengesan asap. Biasanya kita tengok dekat hotel-hotel, dia ada satu dekat atas tu. Tu bukan CCTV berhormat. Itu adalah alat pengesan asap. Alright, so dia boleh detect kalau ada kebakaran dalam awak punya rumah. Okey, yang kedua, kita pastikan tahu pelan laluan kecemasan. You pun tahu kat mana. Kalau rumah awak tahu lah kat mana jalan keluar kan. So, kalau macam bangunan-bangunan, kalau contoh you dah bekerja lepas SPM nanti kan. So, awak kena tahu dekat mana pintu keselamatan dia. Dekat mana yang boleh awak keluar. Tempat yang you boleh keluar. Okey, kena tahu jalan-jalan tu. Pelan laluan kecemasan nama dia. Yang ketiga, you kena letak barang elektrik yang menghasilkan haba 1 meter daripada langsir. Sebab langsir ni kan fabrik kan, dia senang terbakar. So next, yang keempat, elakkan mengecas peralatan elektrik di atas katil. Ni cikgu nak bagi tahu ni, sedih. Masa cikgu mula-mula beli laptop dulu kan. Masa tu noob kan. So cikgu charge atas katil kan. Sebab main laptop, lepas tu sambil baring kan, biasa lah. Masa tu tak tahu pasal cooler. Lalas cikgu punya motherboard rosak. Harga motherboard, harga sebuah laptop. Sekian, terima kasih. So, kita sambung yang kelima. Periksa pendawaian elektrik dari masa ke semasa. Kalau awak tengok kan, awak kena cabut plug, awak tengok satu-satu. Elok ke tak. Kalau tak, memang bahaya kalau dah cair kan. So next, elak buat penyambungan atau bebankan litar elektrik. Banyak sangat guna extension pun tak bagus. Alright, dia boleh menyebabkan litar pintas. Sama macam you guna yang tadi cikgu kata, you charge atas katil kan. Sangat tak bagus, dia boleh menyebabkan kebakaran. Okay, next. Ketujuh, letak satu alat pemadam kebakaran di rumah. Ataupun you boleh guna serbuk kering atau ABC. Kenapa? Sebab dia boleh padamkan semua jenis kebakaran. Alright, kalau you tengok dekat Shopee, kalau you Google, harga dia dalam RM23 sampai RM56 paling mahal. So, you boleh letak satu kat rumah awak supaya boleh melindungi awak dan keluarga awak. Okey? Okey, tetapi contoh kan, awak ada rasa macam, cikgu, saya dah beli dah alat pemadam kebakaran. Tapi sebenarnya, okey, terima kasih lah kalau awak dah beli kan. Alhamdulillah dah ada kat rumah awak. Tetapi awak kena tahu yang awak kena buat apa. Yes,
You kena ambil tahu semasa you kena buat audit alat pemadam kebakaran. You kena audit tahu you punya alat pemadam kebakaran. Sebab you kena tahu yang you beli ni jenis pemadam kebakaran jenis apa. Dia boleh padamkan tak elektrik, dia boleh padamkan tak jenis kayu-kayu ke kan. Apa jenis pemadam kebakaran yang awak beli tu. Next, berapa, bila tarikh luput dia. Dia ada tarikh luput kan. Semua benda ada tarikh luput. Kita manusia pun ada tarikh luput. Kita tahu bila kita mati. Jomlah kita bertaubat sebelum kita mati. Next adalah bacaan tekanan. You kena tahu berapa tekanan dekat you punya alat pemadam kebakaran. Next adalah you kena tahu berapa bilangan alat pemadam kebakaran mengikut jenis. Ni biasa kalau dekat kedai-kedai kan. Awak kena tahu berapa, dia ada berapa ABC, dia ada berapa sebut kering, dia ada berapa jenis air kan. Dia kena tahu. Inilah audit yang dia kena buat. Alright, next, you kena tahu kat mana lokasi pemadam kebakaran. Jadi awak cakap, mak, saya dah beli dah alat pemadam kebakaran. Jadi bila terbakar, mak awak tanya, mana alat kebakaran, alat pemadam tu? Patut pun, aduh, tak ingat mana nak miss call tak tahu kan. So you kena ada tahu, you kena tahu lokasi dekat mana you letak alat pemadam kebakaran supaya bila berlakunya kebakaran semua orang boleh pergi kat tempat tu, boleh ambil dan boleh guna. Alright, senang kan? 1.3 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Okey, soalan 1. Nyatakan 4 jenis alat pemadam kebakaran. Banyak cikgu ajar tadi kan. So, yang kedua, apakah fungsi selimut kebakaran? Dan bagaimana selimut kebakaran dapat menyelamatkan mangsa daripada kebakaran kecil? It's a very easy question. So, 4 jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama, jawapan dia, you boleh cakap pemadam api jenis air, ataupun pemadam api jenis buih, ataupun you boleh cakap pemadam api jenis karbon dioksida, ataupun pemadam api jenis sebut kering, ataupun you boleh tulis ABC. Alright. So next, apakah fungsi selimut kebakaran? Dan macam mana dia boleh selamatkan mangsa? So kita guna dia, jawapan dia adalah dia boleh memadamkan api yang kecil atau sederhana atau yang susah dipadamkan oleh air. Ini adalah function selimut kebakaran. Okey, tapi macam mana dia dapat menyelamatkan mangsa? Dengan cara dia kita boleh membalut atau menyelimuti badan mangsa untuk menghalang oksigen yang membantu proses pembakaran. Sebab bila dia selimut dah tak ada oksigen dalam tu, so tak ada dia terbakar lagi, dia padamlah. Okey. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Okey. Soalan dia, susun langkah-langkah menggunakan alat pemadam kebakaran dengan betul. Okey, P dia buat apa tu? Dia tekan, Q dia aim, R dia tarik pin. Mana dulu? Mana adalah step pertama? Jawapannya adalah, mula-mula adalah pass. Pass adalah pull. So, mana pull? Mana kita tarik pin? R. Lepas tu A, pass kan? Aim. Mana aim? Mana kita hala? Q. Lepas tu kita S, squeeze, kita tekan. Iaitu yang ke P. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah RQP. Ni langkah-langkah dia. Senang kan? So, cikgu harap you faham tajuk alat pemadam kebakaran. Cikgu harap you tahu macam mana nak guna alat pemadam kebakaran. Kalau ada dekat depan mata awak, you dah tahu teori. I hope that you boleh apply. Okay? Dan dengan ini tamatlah bab 1 sains tingkatan 4. So cikgu harap you faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So itu saja untuk tajuk kali ni. So jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azazakia binti Mat Saleh bagi mempelajari tajuk sains kelas M tingkatan 4 yang lain. Okay semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.